السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan serta inayah dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita pada saat dan ketika ini, pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, yang sememangnya kita sebagai seorang hamba, biarlah kita ini sentiasa berada dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan perasaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menatijahkan satu hasil yang baik kepada diri kita, dan kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Dalam erti kata yang lain, dalam kerangka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita nak salurkan juga, gunakan juga apa yang Allah Taala bagi nikmat kepada kita dalam kita mencari redha dan juga kasih sayang daripada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan untuk kita sama-sama melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengekalkan kesihatan pada kita, memperkemaskan, menguatkan iman dalam hati kita di sepanjang bulan Ramadan ini, dan selepas daripada Ramadan dan sampai bila-bila, supaya kita duduk dalam keadaan kita ini diredai oleh Allah dan dalam lingkungan kasih sayang daripada Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ruang yang ada ini, dalam siri tazkirah, peringatan kita bersama pada hari ini, mudah-mudahan akan memberi manfaat untuk kita bersama. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran supaya kita ni hidup dalam keadaan memberi saling ingat mengingati di antara kita. Baik. Jadi kalau sebelum ni ada dalam video saya yang sebelum ni, iaitu di ambang Ramadan. Jadi hari ini kita telah melangkah masuk ke dalam di peringkat awal di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat apa di antaranya, man fariha Ramadan, siapa-siapa dia seronok dengan kehadiran Ramadan ini, haramallah, akan diharamkan oleh Allah Taala jasad dia daripada api neraka. Ada ulama yang kata ini hadis, ada ulama yang kata ini tidak hadis. Allah SWT alam, saya tak malah nak perincikan benda-benda tu.
tidak ada kemahiran untuk jadi apa yang pentingnya kita nak ambil makna di sebalik kata-kata tersebut. Mudah-mudahan kita ini terima Ramadan ini dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita seronok. Lebih-lebih lagi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menghadapi satu situasi yang cukup berbeza dengan Ramadan sebelum. Baik. Mudah-mudahan walau apa keadaan sekalipun kita ini, kita hidup ni, mudah-mudahan kita duduk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan orang-orang yang hebatnya, orang-orang yang beriman ini. Hebat orang-orang beriman ini. Baik. Hanya orang-orang yang beriman saja dapat menghadapi apa keadaan sekalipun dalam keadaan kita ketenangan, dalam keadaan kita menghadapi itu tidak memberontak dan sebagainya. Dalam keadaan kita menghadapi itu tenang. Baik. Di antaranya an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Hadis ini diriwayatkan daripada rawahu Muslim. Yang mana maksudnya artinya daripada hadis ini daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik nasib orang-orang yang beriman, ajaban li amril mu'min. Alangkah baiknya, ajaibnya, beruntungnya, sungguh baiknya nasib orang-orang yang beriman ini. Hanya orang yang beriman saja yang akan bernasib baik. Kita ni ada istilah Muslim dan mukmin. Orang Muslim belum tentu dia akan dapat mukmin. Dalil dia mana? Apabila kita dipanggil orang Muslim, kita mengucap dua kalimah syahadah, maka kita dipanggil orang Muslim. Tapi belum tentu kita dapat mukmin. Dalilnya banyak, buktinya banyak. Ada orang yang kata dia sebagai Islam tapi masih lagi tak sembahyang. Muslim, tapi Muslim yang asi. Orang Islam yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Baik, jadi yang nak digambarkan di dalam hadis ini iaitu orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang mukmin, dia secara automatiknya akan dapat Muslim. Itu beza dia. Itu beza dia. Jadi mudah-mudahan kita ni berbalik kepada ayat tadi, ayat perintah supaya kita berpuasa ni. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Taala tak kata ya ayyuhalladzina ayyuhal muslimun. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum-hukum ni. Kalau kita perhati dalam Al-Quran, kalau nak mendatangkan hukum ini, perintah dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala akan kait dengan orang-orang yang beriman. Pasal apa? Pasal hanya orang yang beriman saja yang sanggup untuk memikul dan melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan penuh dengan kehambaan. Baik. Dalam hadis ini dikatakan sungguh beruntung, sungguh baik nasib orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana inna amrahu kullahu lahu khair. Kerana apa? Kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Dapat kebaikan. Selalu dapat kebaikan orang-orang mukminin. Dan tidak ada habuan yang baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada habuan yang baik seperti ini kecuali bagi orang yang beriman. Hebat ni orang beriman. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa beriman. Baik. Apabila in asabathu sarra'u syakar. Ni kata hebat orang beriman ni, keadaan dia. Kita hidup ni tuan-tuan ada berbagai keadaan. Apabila mendapat kesenangan, apabila dia mendapat kesenangan,
maka ia akan bersyukur. Tu kata kita kait dengan bersyukur pula tadi. Hebat orang beriman ni. Dapat apa kesenangan, dapat nikmat, dapat benda yang seronok, dia bersyukur kepada Allah. Tu orang yang beriman. Maka syukur itu adalah baik baginya. Fakana khairan lah. Dengan keadaan dia bersyukur itu, maka baik bagi dia. Ada orang yang dapat nikmat, keadaan dia tak bersyukur. Ada tak bersyukur. Tanda dalil tak bersyukur, tanda bukti dia tak bersyukur ni banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi nikmat tu, sebab tu ulama bahas banyak berkaitan bersyukur ini. Cara untuk kita bersyukur. Baik. Jadi biar syukur kita itu, paling tidak kita menggunakan segala nikmat itu dalam mencari redha dan kasih sayang Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan kepada kita. Ulun sungguh beramal ibadah sebaik-baiknya. Allah Ta'ala bagi fikiran kita yang baik, fikiran kita yang waras. Jadi kita berfikir dengan baik. Itu tanda bersyukur. Jangan kita menyalurkan, menggunakan perkara nikmat itu dalam mencari kebencian dan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala bagi harta banyak, duk judi. Allah Ta'ala bagi bagi kereta, bagi apa sekalipun nikmat Allah Ta'ala bagi. Tapi kita guna nikmat itu tidak ke arah mencari redha Allah. Ini di antara orang-orang yang kufur kepada nikmat. Dikatakan kufur. Sebab kita tak guna nikmat itu dengan sebaik-baik. Jadi oleh itu Allah Ta'ala bagi apa sekalipun yang Allah Ta'ala bagi dalam keadaan kita. Nikmat ni apa? Benda yang kita seronok. Benda yang kita rasa benda tu kita menasib baik dapat benda tu. Itu dia kata. Baik. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan apabila ia ditimpa musibah. Timpa musibah, maka ia akan bersabar. Maka fakana khairan lah. Maka dalam keadaan bersabar itu adalah baik bagi dia. Jadi dalam keadaan kita hari ini, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Sebab tu kita penting sangat iman ni. Dalam hidup ni apa? Penting iman ni. Nak pergi mana apa? Iman jangan tinggal. Nak pergi pasar, iman kena bawa. Nak pergi supermarket, nak pergi mana apa sekalipun, kita mesti iman kita mesti ada. Bagaimana yang di antara doa yang dianjurkan supaya kita ni baca setiap kali lepas sembahyang dan mana keadaan sekalipun kita baca doa apa? Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku ini, hidupkanlah kami ini dengan dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman. Ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku ini. Matikanlah kita ni, matikanlah kami ini dalam keadaan kita beriman. Dalam keadaan kita beriman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman. Ya Allah ya Tuhanku, kumpulkanlah aku, bangkitkanlah aku di pada mahsyar nanti bersama dengan siapa? Orang-orang yang beriman. Bersama dengan orang-orang yang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah aku ini dalam kubur, dalam syurga bersama dengan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tengok daripada rentetan daripada doa ini, kita minta hidup kita pun kena ada iman, mati kita pun mati dalam keadaan beriman. Yang manakah mati ini adalah merupakan satu tempat kayu ukur yang begitu penting sangat. Ada dikembarkan dengan doa yang lain pula. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Itu pula kita minta. Jadi doa ni jangan malah. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita ambillah bahagian ini supaya kita duduk dalam keadaan kita sebagai seorang yang beriman. Dapat nikmat kita bersyukur. Dapat segala kelebihan dan apa sekalipun kesenangan kita bersyukur. Baik bagi orang yang beriman. Dan kita dapat benda yang tidak baik, musibah, ujian dan sebagainya, maka kita kena sabar. Sabar itu adalah baik bagi kita. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam keadaan pada hari ini kita menghadapi bulan Ramadan yang cukup berbeza. Jadi hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan kita hikmah di antara dalam bulan Ramadan ni, perkara kita duk bincang lalu
puasa lah. Puasa. Hikmah. Di antara hikmah dan juga faedah kita puasa ni banyak. Banyak. Kan? Banyak kita kena puasa. Bukan saja Allah Ta'ala fardukan kita ni puasa. Bagaimana ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu. Kutiba. Dikatakan, diterjemahkan juga dengan furidah. Boleh dikatakan dengan difardukan ke atas kamu ni, ke atas kita ni, berpuasa. Sebagaimana orang yang terdahulu puasa. Cuma cara mungkin masa dan ada perbahasan dalam apa tafsir, ada perbahasan ulama tentang tempoh masa dan sebagainya. Namun kefarduan puasa ini kita juga difardukan, diwajibkan. Mana kata tinggal puasa berdosa besar. Tinggal puasa berdosa besar. Baik. Jadi puasa-puasa ni ada hikmah. Bukan saja Allah Ta'ala suruh kita meletakkan satu hukum yang sampai tahap wajib. Ini merupakan satu perkara yang penting yang kita kena ambil perhatian. Baik. Jadi supaya dengan natijah hasil daripada ni, daripada kita puasa ni, apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah. Baik, itulah kita doa dengan Allah. Kita ni masih lagi berada dalam fasa yang pertama. Walaupun orang marah, duk bagi fasa-fasa ni, tidak apalah, untuk memudahkan kefahaman kita. Jadi kita berada di fatrah yang pertama di awal Ramadan ini. Jadi kita kena konsisten, kita istiqamah kita dalam kita melakukan amal-amal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semakin hari kita pergiatkan amal ibadah kita itu. Baik, di antara hikmah kita kena puasa ni, di antaranya apa faedah kita puasa ni? Pertama, untuk kita menyedarkan hati seseorang mukmin itu terhadap muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan muraqabah? Kita merasakan bahawa kita ini sedang diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Dalilnya mana? Pasalnya hari kita puasa ni, apabila kita puasa, kita telah menghabiskan sebahagian waktu tengah hari kita, waktu siang kita dengan berlapar. Pasal puasa ni kena lapar. Puasa ni kena lapar. Jadi kalau orang cerita kat kita lapar tu, betul ya, puasa ni kena lapar. Tu memang Allah Taala nak suruh kita lapar. Pasal dengan lapar inilah banyak manfaat-manfaat yang kita boleh. Baik. Yang mana kita menghabiskan masa kita waktu tengah hari dengan berlaparnya, menahan kita daripada melakukan perkara-perkara yang kalau sebelum bulan Ramadan kita boleh makan pagi, boleh makan siang, boleh masa. Tapi masuk bulan Ramadan, lepas pada waktu subuh, maka kita tak boleh makan. Ini siapa beritahu? Allah Ta'ala beritahu. Itulah dalam hadis-hadis yang lain menceritakan di antara mafhumnya apa? Amalan-amalan lain boleh malaikat, di antaranya malaikat mencatatkan. Tapi dari segi pahala puasa ni, Allah Ta'ala yang akan yang akan menilainya. Pasal puasa kita dengan Allah. Ni kita nak tengok tahap kita macam mana. Baik, itu yang tahu. Jadi dengan kita berpuasa ni, di antara hikmahnya kita menyadarkan hati kita terhadap muraqabah kita, bahawa kita ini sentiasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menambahkan lagi, hari lain kita ni dah, tapi bulan puasa ni walaupun kita duduk kesorangan, kita tak makan. Walaupun kita duduk dalam bilik air, tengah mandi dan sebagainya, kita berkumur-kumur, kita tak telan air tu. Kita tak telan. Pasal apa? Kita tahu puasa. Pasal kita tahu puasa, dan pasal kita tahu kita ini sedang diperhatikan oleh Allah. Walaupun manusia tak dapat, tapi Allah sentiasa mengawasi segala pergerakan kita. Baik, itu dia antara kita nak melatih hati kita melalui dengan puasa ini. Baik.
Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya lagi saya nak berkongsi dalam waktu kecederaan ni, waktu masa-masa yang ada ni. Di antaranya kita nak buat sesuatu perkara sudah semestinya kita kena tahu tujuan. Tujuan dan matlamat. Baik. Jadi dalam kita berpuasa ini juga ada tujuan dan juga matlamat daripada kita berpuasa. Baik. Kalau di sini dalam kitab ni, dalam buku ni dicatat ada 7. Ada 7 tujuan dan matlamat. Kita tahu jangan kita hilang tak tahu punca orang kata. Kita hidup ni ada tujuan tak? Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia adalah untuk beribadah. Hidup kita ni untuk beribadah. Nak hore-hore, nak ya-ye juga. Tapi kena ikut saluran ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh nak ya-ye ikut kita je nak main. Tak boleh. Ada. Patutlah ada hukum yang boleh. Ada hukum yang haram. Ada hukum yang wajib kita kena buat. Ada hukum makruh, sunat dan sebagainya. Ini sebagai kita dalam kerangka kita hidup atas dunia ini ada tujuan dia. Jadi dengan kita mengetahui tujuan tersebut, maka perjalanan hidup kita mestilah akan menjadi terarah. Tidak orang kalau dia tidak tahu tujuan dia hidup ni, dia tak tahu. Kalau kita dalam jabatan, kita tak tahu jabatan kita ni apakah matlamat tu, apa yang nak dicapai oleh jabatan kita, buat apa sekarang, apa pekerjaan kita sekalipun, tak ada tujuan nak buat, tak ada tujuan, jadi apa nak sia-sia. Sia-sia, tak ada tujuan. Lepas tu kita nak tahu kita makan tujuan apa. Maksudnya minum air pasal apa? Ada, mesti ada tujuan dia. Maka apabila kita kenal tujuan ini akan memberi arah yang baik dalam pekerjaan kita itu, insya-Allah. Baik. Tujuan dan matlamat daripada kita puasa ni pertama apa? Pertama, untuk menjadi wasilah ataupun hubungan rohani di antara seseorang hamba dengan Allah, dengan Tuhan. Ni. Untuk menjadi wasilah perantara hubungan kita dengan rohani kita, hubungan antara seorang hamba kita ni sebagai seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Latih diri kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Bulan Ramadan inilah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala satu gedung kebaikan. Gedung kebaikan. Jangan kita terlepas daripada duduk dalam gedung ini, tiba-tiba kita tak ambil faedah ataupun manfaat daripada bulan Ramadan ini. Sangat-sangat rugi. Terbaik. Jadi dengan kita berpuasa ini akan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita, hubungan dari segi rohani kita dengan Allah. Dengan Allah. Baik. Yang kedua, di antara tujuan dan matlamat puasa juga dapat mengendalikan hawa nafsu dari keinginan yang tiada terbatas dan menyalurkannya pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa nafsu kita ni, kalau nak bincang peringkat nafsu ni banyak. Sejarah nafsu ni banyak. Jadi nafsu ni boleh kita pancung dia, boleh kita cantah dia, di antaranya dengan keadaan lapar. Lapar. Orang lain tak boleh. Perut kenyang, nafsu jadi tinggi. Perut kenyang, nafsu jadi tinggi. Dia kalau lapar ni, kalau perut lapar, kita nafsu kita pun jadi kurang. Nafsu kita jadi kurang. Itu di antara hikmah. Jadi sebab kita tahu apa ni nafsu ni, dia tidak ada benda yang terbatas bagi dia. Nak belakang. Nak belakang. Sebab tu dia kena dipandu oleh iman tadi ni. Berbalik pada iman tadi kan. Kalau nafsu kita nak, tapi iman kita kata tak boleh. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Kalau nafsu kita nak buat, iman kita kata boleh buat, lagi syaraknya tidak bercanggah dengan syarak, maka boleh buat.
Tu sebab kita nak sama-sama nafsu kita ni, kita nak supaya nafsu kita ini ada satu garis panduan kita. Memang hidup kita ni ikut kita lah. Orang harta banyak dia boleh cerita lah. Harta dia banyak dia kata ikut dia nak buat apa. Tapi kena tengok pula. Kena tengok pula cara dia buat tu. Kalau habis duk joli tak tentu tak tentu pasal, tak boleh. Sedekah kurang. Sedekah kurang dan sebagainya. Itu dia tahu. Baik. Yang ketiga, berpuasa ini dapat menginsafi diri sendiri bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Kita ni lemah, tuan-tuan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Taala cipta kita ni lemah. Lemah bukan hebat, lemah. Betul sebab ada keadaan kita lumrah sunnatullah, ketetapan Allah dalam hidup kita ni, ada masa kita sihat, ada masa kita sakit, ada masa kita pusing, ada masa kita seronok, rasa gembira. Itu lumrah hidup orang. Hidup manusia kena ada benda-benda gitu. Atas dunia ni memang lagu tu lah kita. Kena ada perasaan-perasaan sebegitu untuk kita ini merasai bagaimana kehidupan atas dunia dan kena dah dipandukan dengan agama. Kita kena padukan dengan agama. Ya kita nak berseronok. Boleh tak? Islam tak larang berseronok. Tapi kalau berseronok dengan benda-benda yang bercanggah dengan syarak, tak boleh lah. Walaupun benda tu seronok. Ada orang seronok main judi seronok. Tapi hukum kata boleh tak? Tak boleh buat. Nah, banyak. Tu dia tahu. Baik. Jadi dengan puasa ni dapat menginsafi diri. Rupanya kita ni hamba Allah yang lemah. Lemah perut lapar tak boleh buat apa. Dia perut lapar ni dia. Dia tak boleh nak buat apa. Tu dia tahu. Baik. Yang keempatnya apa? Boleh kita mendidik jiwa untuk mentaati segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulnya. Kita didik jiwa kita, didik hati kita, kena didik, tuan-tuan. Kena didik, kena pupuk. Barulah kita akan menghasilkan, akan berbuah dalam hati kita, jiwa kita, kita rasa tenang. Apabila melakukan suruhan Allah Ta'ala ni rasa seronok. Ni kita nak cari seronok, keseronokan dalam beribadah tu, kena melalui tarbiyahnya. Melalui didikan. Sebab kalau sebelum ni kalau kita seronok, ni kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Ada orang yang kalau sebelum daripada ni kita pergi sembahyang berjemaah. Kita ambil contoh lah, pergi sembahyang berjemaah. Ada orang yang pergi sembahyang jemaah itu atas dasar saya saja. Tidak ada satu perasaan bagi dia. Tapi apabila ada orang tu masa dia ni rasa ada seronok dok pergi sembahyang berjemaah, tiba-tiba masa ni tak boleh nak pergi sembahyang berjemaah. Atas sebab-sebab keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Maka tak boleh kita pergi. Maka ada orang yang sampai dia bunuh orang. Rasa tak seronok. Tapi tak apa lah. Walaupun kita tak boleh pergi masjid, kita sembahyang berjemaah di rumah. Jangan sampai kita tak kisah. Kita bersedekah. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Jadi kita nak biar kita dengan kita bersedekah, kita rasa puas hati sungguh. Rasa seronok sungguh. Kita dapat sembahyang, Allah lega. Kita dapat puasa. Lepas buka puasa, Allah lega ni hari ni dapat menghabiskan sehari kita berpuasa ni. Buat benda baik, baca Quran, rasa seronok. Dengar kuliah, rasa seronok. Dengar orang bagi nasihat kepada kita, rasa seronok. Benda-benda baik yang kita buat, rasa seronok, rasa nak buat. Bukan kalaulah kita ni dalam hati kita ada perasaan yang kita rasa tak seronok. Tak seronok. Nak sembahyang, Allah rasa berat. Rasa malah. Teman-teman ni sembahyang tarawih dan sebagainya. Kita rasa berat. So, baca Quran, Allahu Akbar, beratnya. Nak beristighfar kepada Allah, beratnya mulut kita. Makna kata jiwa kita ada masalah. Maka ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini, cuci bersih jiwa kita
keluar daripada madrasah Ramadan ini, universiti Ramadan ini dalam keadaan kita mendapat natijah keputusan yang baik selepas daripada Ramadan ini. Jadi ambil peluang ni. Allah Ta'ala dah bagi dah peluang kat kita, jangan sia-siakan peluang. Jadi kita nak dalam bulan puasa ni hikmah dia, kita nak didik jiwa kita untuk mentaati segala suruhan Allah. Mungkin dia bulan puasa ni dia lain sikit tuan-tuan. Semangat kita nak buat baik tu, semangat kita nak buat kebajikan, amal soleh ni berbeza bulan-bulan hak lain. Ada orang yang bulan-bulan lain dia sedekah dia kurang, mai masuk bulan Ramadan dia pulung sungguh. Ada orang yang sebelum ni tak sembahyang berjemaah pun, masuk bulan Ramadan dia pulung sungguh. Apa ni? Sembahyang berjemaah pasal apa? Pasal dia tahu. Pasal dia tahu bulan Ramadan ini Allah Taala sediakan begitu banyak peluang pahala untuk kita. Namun dalam keadaan itu kita berdoa kepada Allah, moga-moga apa yang kita lakukan, amalan-amalan baik yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, kita rajin solat berjemaah, kita rajin baca Quran, kita rajin bersalawat kepada Nabi SAW, kita rajin beristighfar, rajin dengan kuliah dan sebagainya. Moga-moga diistiqamahkan oleh Allah selepas daripada bulan Ramadan apa kita ada buat PA perangai ni. Kita takut bimbang apa tuan-tuan? Bulan Ramadan dia pulung sungguh main sembahyang Jumaat. Lepas pada bulan Ramadan tak ada ruyuk, tak tahu pergi mana. Tu kita tak mau. Kita tak mau tu. Insya-Allah Ramadan tahun ni kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama mengislah, memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Sementara kita nak nanti. Baik, yang kelima, di antara yang kelima, hikmahnya apa? Dapat melatih diri kita bersifat sabar, tabah dalam menghadapi penderitaan, kesusahan dan segala cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan puasa ni, sabar tuan-tuan. Sebab tu dalam bulan puasa ni, sabar dia dia kena kena banyak peratus sabar tu. Tambah dengan perut lapar pula. Ni kalau orang yang iman dia kurang, iman dia tak berapa nak cerdas, nak cegah elok. Musim ni dia perut lapar ni, bini keling sikit pun tak boleh lah. Anak-anak meletah apa ni, dia nak cara nak marah. Nak marah tak sabar. Tak sabar. Jadi kita kena latih orang kita ni. Sebab tu ada mafhum dalam hadis yang lain apa? Kalau orang ajak kita bertumbuk ke, bergaduh ke apa, ana saim. Kita kata apa? Aku berpuasa. Aku berpuasa. Jadi dengan kita berpuasa ni boleh meningkatkan kesabaran dalam diri kita mudah-mudahan. Sikit banyak tu kita istighfar. Kita istighfar banyak. Kita nak marah sangat ni, istighfar. Dekatkan diri kita dengan Allah. Jangan kita terus layan perasaan marah kita tu. Tambah-tambah kita lah ni Allahu Akbar. Dalam keadaan PKP ini, perintah kawalan pergerakan ini, Allahu Akbar. Cukup mencabar. 24 jam kadang-kadang banyak duduk di rumah. Kalau sebelum ni banyak kita duduk kat luar. Sat aja duduk dalam rumah. Kita duduk dalam rumah, maka kita tahu bagaimana untuk dengan puasa ni pula macam-macam keadaan. Jadi kita doa supaya hati kita sentiasa diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala dalam menghadapi situasi dan juga ujian ini. Baik. Dan juga kita latih supaya tabah dalam kita menghadapi penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Kita ingat orang tak boleh makan, lagu mana perasaan tu. Tu di antara hikmah juga. Boleh kita rasa, boleh kita rasa. Boleh kita rasa orang yang lapar ni lagu mana perasaan tu. Sebab sebelum ni kita tak lapar. Saat kita makan, puasa sunat pun kurang, dan latihan tu tak ada. Kita tak nak menjiwai. Jadi hari ini dengan kehadiran bulan Ramadan ini, kita boleh menjiwai bagaimana perasaan masih lagi ada saudara-saudara kita yang tak boleh makan dan sebagainya. Tu baik.
Yang keenam, mendatangkan perasaan kasih sayang dan tolong menolong sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang memerlukan. Ni tadi ni, lebih apabila kita dah dapat dan sebagainya, kita pun boleh merasai orang yang ada lagi orang yang memerlukan. Baik itulah kita sanggup untuk bersedekah dan sebagainya. Walaupun hari ni kita tak dapat pergi ke masjid, biasa kita duk bubuh dalam tabung masjid dan sebagainya. Hari ni dengan zaman pada hari ni yang begitu canggih, kita boleh bersedekah secara online. Duduk di rumah senyap-senyap kita masuk. Sekarang ni kan banyak akaun-akaun orang tak ada madrasah, ada sekolah yang nak ni, ada orang itu kena perlu dibantu apa sekalipun, kita bagilah. RM10 kah, RM20 kah, RM30, tak ada orang tahu kita dengan Allah. Tekan Bismillahirrahmanirrahim, tekan sedekah pada mana hari ni dah sedekah, pada mana hari ni. Jadi peluang untuk kita buat baik ni banyak tak? Banyak. Tunggu kita je nak buatkan dengan tak mau buat. Jadi dengan kita puasa ni boleh memupukkan datang perasaan kasih sayang dan rasa nak tolong menolong sesama manusia itu. Jadi kita bantu orang kaya, bantu orang yang miskin, orang yang memerlukan. Baik, jadi kita kena saling bantu membantu. Jadi dalam kesempatan ni cuma saya nak bagi peringatan je lah. Nak bagi peringatan untuk diri saya. Dalam keadaan orang duk bagi sumbangan dan sebagainya, ada kadang-kadang orang mengambil kesempatan. Ada orang jenis ambil kesempatan. Tambah zaman COVID ini juga. Zaman banyak masjid ada bagi sumbangan. JKM ada bagi, kerajaan ada bagi, NGO ada bagi. Jadi kalau yang dekat rumah kita dah cukup lah tu, tak payah ambil lah kot. Tak payah ambil. Ni sampai 2-3 kali dia ambil beras tu sampai 2-3 tak habis nak makan. Tak habis nak makan. Jadi kita kena ingat juga kepada orang yang ada lagi di luar sana, ramai lagi orang yang sangat memerlukan. Jadi apabila kita dah ada dah, kita jangan ambil, kita bagi kepada orang lain. Ni kesedaran ni cukup payah. Ada orang yang sanggup dia nak ambil banyak-banyak. Ikut orang bagi dia ambil sampai jadi lebih pula daripada keperluan dia perlu. Lebih daripada dia perlu. Kalau sebelum puasa ni, kalau sebelum kita menghadapi PKP ni, ada orang nak bagi panggil apa, bubuk lambuk apa, bubuk sampai penuh tangan dia ambil makan satu je. Ni katanya tak boleh ni. Jadi tamak macam mana tak tahulah. Kita ambil satu untuk keperluan dan untuk kita nak makan saja. Habis pula pergi minta pula, tak ada masalah. Yang kedua, kita tolong pakat-pakat habaq. Kalau jiran kita, kadang-kadang jiran kita itu internet pun tak ada, dia pun tak tahu maklumat apa, ada makanan ataupun bekalan yang disediakan oleh pihak masjid, pihak kerajaan dan sebagainya, kita maklum pada pihak-pihak yang menyalurkan sumbangan ini. Kita menyalurkan kita habaq dia, ni ada dekat rumah saya ni gini, bagi maklumat. Kita pakat-pakat bantu. Ni bukan pakat-pakat duk kata saya tak boleh terima saya ni. Jangan kita cari persengketaan ataupun pergaduhan, benda-benda yang boleh menyebabkan kita bergaduh. Sebaliknya kita pakat-pakat bantu, dan kita tak mampu untuk beri barang tersebut, kita mampu untuk menyalurkan maklumat. Cari orang kat sekeliling kita ni, memang orang-orang itu diperlukan. Kita tahu jiran-jiran kita sangat-sangat perlu dan sebagainya. Jadi pakat-pakat bantulah kita dalam suasana pada hari ini. Tu. Baik. Yang ketujuh, yang terakhirnya apa? Di antara hikmahnya, boleh kita mendatangkan kesihatan dengan kita puasa dan melatih diri supaya hidup lebih berdisiplin. Puasa ni kan ada disiplin juga, tuan-tuan. Ada disiplin. Ada waktu kena berhenti makan. Tak boleh makan dah. Makan lepas tu jadi batal puasa. Masa kena buka pula, sunat pula kena buka awal. Ni nanti kita cerita dalam siri-siri yang berikutnya tentang sunat-sunat Ramadan dan sebagainya. Banyak lagi insya-Allah perkongsian yang boleh kita berkongsi. Moga-moga memberi manfaat kepada kita. Jadi dengan kita mengetahui hikmah dan tujuan kita berpuasa ini, mudah-mudahan
puasa kita itu kita tahu. Bila dah tahu tujuh perkara hikmahnya, kita kena puasa, kena banyak sabar, kena banyak berzikir kepada Allah, buat amal ibadah. Kalau sebelum ni kita tak ada nak berzikir, ni masa ni memang waktu ini dah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi bonus kepada kita. Gitu. Dengan begitu banyak. Jadi kita jangan sia-siakan waktu yang ada ini, kerana waktu yang ada pada hari ini dia akan berlalu. Dia akan berlalu meninggalkan kita. Masa ni tuan-tuan, dia akan tinggalkan kita. Kalau kita masa itu berlalu dalam keadaan kita melakukan amal ibadah, amal-amal baik, maka beruntunglah kita. Tapi kalau masa-masa kita berlalu itu dalam keadaan kita banyak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, rugi, sangat-sangat rugi. Pasal peluang untuk kita hidup atas dunia ni hanya sekali ni aja. Allah Ta'ala bagi hidup atas dunia ni sekali ni, lepas tu mati, lepas tu hidup di akhirat. Hidup di akhirat, Allah Ta'ala akan bagi perkiraan, dihitungkan segala amalan-amalan kita. Banyak amalan baik, syurga lah kita. Banyak amalan jahat, wa na'udzubillah, maka ke neraka lah kita. Itu aja. Jadi matlamat hidup kita maka kena jelas. Di kesempatan yang ada pada hari ini, buatlah amal ibadah. Buatlah amal kebajikan. Jangan kita duduk saja tanpa melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh. Banyak lagi. Jadi hari ini juga, walaupun kita tidak dapat pergi dengar kuliah, kadang-kadang ada setengah masjid dia buat tazkirah dan sebagainya, kita tak dapat duduk dalam tazkirah majlis itu, maka kita gunakan sekarang ni kebanyakan rumah orang semua ada internet dan sebagainya. Ustaz-ustaz, tutup guru ramai duduk online dan sebagainya. Jadi ambil manfaat itu. Ambil manfaat itu supaya masa yang berlalu dan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, setiap saat dalam berlalunya masa itu dalam keadaan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan meridai kita dunia dan juga akhirat. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan perkara-perkara yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu dan membimbing kehidupan kita ini dalam kita nak jadi seorang yang baik ini, nak jadi seorang hamba yang Allah Ta'ala kasih ni, yang Allah Ta'ala sayang ini, maka kita minta bantuan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Selamat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Pergiatkan amal-amal ibadah kita dari sehari ke sehari. Mudah-mudahan kita keluar daripada madrasah Ramadan dalam keadaan kita mendapat natijah yang baik, dalam keadaan la'allakum tattaqun. InsyaAllah sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا كاشف الغم ويا فارج الهم ويا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والوباء والنقم، ادفع عنا يا الله. ادفع عنا يا الله. ادفع عنا يا الله. يا رب العالمين، كل بلاء ووباء وهم وضيق وشدة ونقمة وفتنة ما ظهر منها وما بطن،
تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.